terakhir PRM Melaka pada 20 November 2021. Sumber kini berkesempatan menemu bual secara eksklusif Pengerusi Pakatan Harapan Melaka yang juga calon Ketua Malaysia Melaka Parti itu, Saudara Adli Zahari. Memanglah kalau kita lihat kita tempoh 2 minggu ni lepas penamaan calon tu, kita dah kenalkan calon kita dah mulakan kita punya penerangan tentang pelan tindakan kita maju bersama harapan itu. Dan selepas daripada itu kita telah melalui proses kempen melalui pelbagai cara tu. Dan saya melihat bahawa antara aspek penting juga kali ini adalah banyak faktor juga yang memberikan nilai tambah kepada sokongan kepada Pakatan Harapan. Jadi saya dah turun kepada 28 Dewan Undangan Negeri. Fasa pertama saya adalah sebelum penamaan calon, dan fasa kedua saya adalah semasa selepas penamaan calon ni. Jadi saya dah turun ke 28 Dewan Undangan Negeri dalam 2 pusingan. Jadi saya melihat bahawa sebenarnya sokongan rakyat kepada kita cukup baik sehingga ke peringkat akar umbi dan juga luar bandar. Dan saya fikir respon ini cukup baik. Cuma persoalan yang sering menjadi persoalan sekarang ni, sejauh mana peratus kurang mengundi itu boleh diterjemahkan daripada sokongan kepada undi. Dia sebenarnya saya lihat dalam isu banjir, kerajaan sebenarnya kurang bertindak. Kalau saya lihat macam saya 22 bulan itu berjaya menyelesaikan beberapa masalah banjir di perkampungan Ceti, di Kilang Berapi Melimau, di Melaka Baru. Sebenarnya kalau nak menyelesaikan isu banjir ni, kerajaan mesti melaksanakan beberapa tindakan segera, sama ada membina peparitan baru ataupun menyediakan rumah pam. Dan untuk jangka masa panjang, sebenarnya projek Tebatan Banjir Melaka ni sudah lama tidak dilaksanakan mengikut jadual. Jadi ini menyebabkan masalah banjir di Melaka ini sentiasa berulang. Kerana kita dah tahu dah kawasan banjir kita contohnya macam di bandar yang di tempat saya itu adalah kita tahu bahawa isu-isu saliran, lepas tu bagaimana rumah pam itu tidak diuruskan dengan betul. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya fikir kena bertindak dan kena melaksanakan apa yang telah kita rancang. Saya lihat di apa yang berlaku adalah kerana kita tidak memberikan fokus kita untuk menyelesaikan masalah banjir itu. Dia itu sebab kalau kita lihat 22 bulan itu kita telah selesaikan 73% daripada manifesto yang telah kita janjikan kepada rakyat itu. Jadi kita memang ada janji kita, tapi 22 bulan tak cukup untuk kita memenuhi 100% daripada janji kita itu. Tapi sebenarnya dalam kita menyelesaikan, di samping kita memberikan inisiatif-inisiatif kita, sama ada rumah peduli kita, rumah percuma kita, lepas tu kita bangunkan lapangan terbang kita supaya lebih banyak penerbangan dan lebih banyak pengguna di lapangan terbang itu, kita beri parking percuma. Tapi dalam masa yang sama kita juga banyak merubah dasar-dasar yang berkaitan macam tadi disebut tentang pasir dan sebagainya, tentang tambakan laut. Kita sebenarnya banyak juga kita merubah dasar-dasar kita. Contohnya macam kita menghentikan pembalakan di negeri Melaka ini. Di hutan simpan ini memang kita hentikan pembalakan. Dan dalam masa yang sama kita juga menghentikan pengambilan pasir di kawasan sungai dan juga kawasan darat kita ini untuk tempoh 1 tahun. Selepas itu baru kita buat kajian semula dan kita hanya benarkan kepada mereka yang perlu saja mengikut keperluan negeri untuk tujuan pembangunan dan seumpamanya. Begitulah juga dengan kawasan tambakan laut. Kita juga membatalkan, kita ada Pulau Upih, kita membatalkan semua tambakan laut di sekeliling Pulau Upih. 500 meter daripada Pulau Upih itu kita batalkan semua tambakan laut, kerana bagi kita pulau itu harus kita kekalkan. Dan begitu juga kita batalkan projek tambakan laut antara Pernu sehingga ke Sungai Rambai, kerana bagi kita itu adalah kawasan food security kita, kawasan nelayan, kawasan peternak kupang dan sebagainya. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita lakukan sepanjang kita mentadbir 22 bulan tu. Dia memanglah kalau kita lihat kita harus mengambil kira juga ekosistem kita. Kalau kita menambak laut bagi tujuan pembangunan, kita harus pastikan pembangunan itu berlaku. Bagi saya, apa yang saya lihat bila mengambil alih kerajaan, banyak kawasan-kawasan tambakan laut itu pembangunannya tidak berlaku.
Jadi bila pembangunan itu tidak berlaku, ia tidak menyediakan peluang pekerjaan dan kita tidak ada hasil daripada kawasan tambakar laut. Jadi saya fikir fokus kita hari ini adalah untuk memastikan kawasan-kawasan yang telah ditambak itu dibangunkan. Itu fokus pertama. Adapun untuk membuat tambakan-tambakan baru, kita harus juga mengambil kira kesan hakisan, kesan kepada banjir di kawasan hulu dan seumpamanya. Kadang-kadang kita tambak di laut tetapi kita tahu bahawa banyak kesan-kesan yang lain yang terkesan, termasuk hakisan-hakisan pantai. Jadi memang kita tahu laut itu luas tapi ada limitnya. Kerana kita tahu keperluan nelayan, masa depan kita, dan lagi satu kita pun tidak boleh secara rakus mahu menambak keseluruhan daripada laut sedangkan dia tidak membawa maksud pembangunan yang seperti mana yang kita rancang. Dia sebenarnya kalau kita lihat SOP yang kita perkenalkan dalam norma baru ini sebenarnya boleh ditambah baik. Bukan saya fikir bahawa interaksi antara pemimpin dengan rakyat itu harus ada juga dalam konteks norma baru. Walaupun kita tahu macam saya sendiri menggunakan banyak media baru, antaranya saya telefon sendiri pengundi. Dalam masa yang sama kita tahu bahawa kita memang boleh mengedarkan risalah, tetapi kita tak tahu apa masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi pemimpin sebenarnya dalam konteks pilihan raya sebenarnya bila dia mahu memberikan dasar-dasar baru, dia juga harus tahu apa masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi kalau tidak ada interaksi itu, dia sebenarnya akan menimbulkan banyak masalah juga untuk kehadapan itu. Lain yang dirancang, lain keperluan rakyat itu. Dan sebab itu kalau kita lihat dengan norma baru ini, kebanyakannya maklumat itu disampaikan melalui media baru. Tetapi antara cabaran kita adalah kita tahu internet, keperluan internet itu agak banyak juga kawasan-kawasan yang tak dapat mempunyai capaian internet itu. Jadi ini menyukarkan kita menggunakan media baru untuk memberikan maklumat kepada rakyat. Sebab bagi saya yang penting adalah rakyat mesti bermaklumat tentang apa yang kita tawarkan, apa yang kita cadangkan supaya mereka boleh buat perbandingan dan akhirnya mereka buat keputusan berdasarkan maklumat yang mereka dapat. Ini yang penting dalam konteks demokrasi dan pilihan raya kita. Tapi bagi saya setiap calon-calon kita 28 itu punya potensi masing-masing. Ada kekuatan masing-masing. Contohnya macam bekas-bekas exco kita. Mereka memang mempunyai suatu pengalaman dalam DUN mereka dan mereka dah servis dalam keadaan yang baik. Dan sebahagian rakyat, bagi saya keseluruhan rakyat dalam DUN tu kenal wakil rakyat yang telah memberikan khidmat kepada mereka. Jadi saya fikir ini adalah aset kita, kawasan-kawasan yang telah kita menang dan wakil rakyat telah berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah kalau kita lihat dalam 28 DUN ini kita pernah memimpin Melaka 22 bulan dan kita ada pegawai-pegawai kita sehingga ke peringkat MPKK itu. Jadi sudah barang pasti bila kita turun ke bawah di 28 DUN itu masih ramai MPKK kita yang masih berfungsi seperti mana dulu juga. Mereka boleh berhubung dengan rakyat. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Dan saya melihat bahawa brand harapan itu sendiri dari segi kepedulian dia, apa yang dasar-dasar yang dia buat dan apa program yang dia buat selama 22 bulan itu memang sampai kepada rakyat itu. Rakyat maklum tentang apa yang telah kita lakukan 22 bulan itu. Berlaku dalam keadaan kali ini PN dan PM berlaku pertelingkahan. Adakah ini memberi ruang sepenuhnya kepada PH? Memanglah kita tahu bahawa perpecahan rakyat sebenarnya mahu satu kerajaan yang stabil. Jadi saya fikir buat masa ini adalah rakyat sedang menilai mana kolusi yang ataupun kerjasama yang dibuat sama ada PH, PN dan juga BN itu akan boleh memberikan satu bentuk kestabilan politik. Dan saya fikir ini ada kelebihan kepada Pakatan Harapan. Kerana apa? Kerana Perikatan Nasional itu makin kuat Perikatan Nasional, mereka akan mencari makin lemah Barisan Nasional itu kerana mereka mempunyai penyokong yang fokus mereka adalah kepada masyarakat Melayu terutamanya. Jadi mereka masih berebut-rebut antara penyokong mereka. Jadi memang ini akan memberikan kelebihan kepada Pakatan Harapan. Cuma dalam konteks Pakatan Harapan saya lebih banyak tertumpu kepada apa yang telah kita lakukan kepada rakyat dalam tempoh 22 bulan itu, dan dalam masa yang sama kita tak nafikan bahawa perpecahan di kalangan parti-parti yang lain itu memang memberikan sedikit kesan positif kepada PH itu sendiri. Dia ialah sebagai seorang bekas TYT governor. Saya fikir Tun Khalil mempunyai kedudukannya yang tersendiri, terpulang kepada beliau untuk memberikan pandangan, memberikan
beliau dikatakan dulu tak sihat dan sebagainya, alasan yang dikemukakan oleh kepimpinan UMNO, tetapi kalau kita lihat beliau boleh jalan merata, itu menunjukkan kita syukurlah kerana beliau sihat dan boleh pergi ke mana-mana dun. Tapi saya fikir bukan dalam konteks politik lah, sebagai saya fikir dalam konteks negarawan, dia juga sudah lama berkhidmat untuk negeri Melaka dan mungkin beliau mahu melihat tentang politik yang berlaku di negeri Melaka. Beliau mahu sebahagian daripada kita pernah berurusan dengan beliau, mungkin bertemu kawan dan seumpamanya. Jadi saya fikir itu sebagai seorang negarawan, beliau bebas untuk melakukan apa sahaja demi kepentingan negeri Melaka. Saya memang banyak belajar daripada Tuan Yang Utama Tun tentang pentadbiran, kerana beliau seorang diplomat, lepas tu menteri, lepas tu menteri besar. Jadi sudah pada pasti dia punya banyak pengalaman. Dan saya dalam tempoh 22 bulan itu banyak juga belajar bagaimana mengurus. Dan beliau memang biasanya kalau saya sebelum mesyuarat Exco akan berjumpa dengan beliau. Jadi memang beliau banyak memberikan pandangan, cadangan. Jadi memang dia ialah macam bapa kita jugalah. Dia beri pandangan itu terpulang kepada kita macam mana kita nak menyusun ke depan itu. Tetapi dia memang banyak idea dan saya melihat bahawa beliau memang seorang yang mempunyai pengalaman yang cukup luas, bukan sahaja di peringkat negeri, negara, juga di peringkat antarabangsa. Jadi saya fikir pengalaman 22 bulan itu banyak juga nasihat yang diberi dan saya fikir karakter saya juga banyak juga kadang-kadang dipengaruhi oleh sikap dan cara beliau. Jadi sebab itu saya fikir memanglah bagi saya lah, sepanjang saya jadi ketua menteri itu dengan watak TYT itu memang cukup serasi bagi saya memacukan harapan. Beliau banyak memberikan ruang peluang tanpa mengganggu pentadbiran kerajaan negeri. Tetapi dalam masa yang sama banyak juga menunjukkan jalan dan cara bagaimana untuk cepat melakukan proses pembangunan dan juga kemajuan Melaka itu sendiri. Memanglah kalau kita lihat selalunya dia beri nasihat saya, antara contoh bagaimana saya nak jaga kesihatan saya. Dia tahu ketua menteri ni sibuk. Biasanya saya mula-mula memang susah nak program kita daripada pagi saya bangun 7.30 tu sampai 10 malam. Jadi kita memang letih. Jadi antara yang dia ajar pada saya, dia kata kalau masuk kereta tu tidur sekejap, dia kata. Jadi sebenarnya itu cukup membantu kita. Kadang-kadang orang yang berpengalaman itu dia tahu di mana masanya untuk kita berehat supaya kita kekal sehat, kerana kita harus mentadbir negeri. Itu contoh-contoh yang saya beri, dan dalam masa yang sama dia juga banyak menunjukkan tentang bagaimana kita menyusun pembangunan ini supaya pembangunan itu boleh berlaku dengan baik. Dia pun banyak juga memberikan pandangan-pandangan dia tanpa dia mengganggu urusan pentadbiran kerajaan negeri itu. Dia sebenarnya kalau kita lihat PRU yang lalu berbanding dengan ini, mungkin isunya mungkin berbeza, tetapi sebenarnya kehendak rakyat Melaka begitu besar kerana mereka mahukan mandat rakyat itu dikembalikan. Saya lihat dikala saya pergi ke 28 DUN ini, memang ada keinginan rakyat untuk mahu kerajaan ini telus. Dia mahu kerajaan ini bertanggungjawab dan dia mahu kerajaan ini cekap menguruskan hasil dan kewangan negeri. Sebab itu saya fikir itu kehendak rakyat Melaka. Mereka mahukan kebajikan mereka dijaga, mereka mahukan ekonomi mereka baik, dan dalam masa yang sama mereka mahukan kestabilan politik itu. Saya rasa pada penilaian saya, Pakatan Harapan sebenarnya mempunyai cukup sokongan untuk mentadbir negeri Melaka. Cuma cabaran kepada Pakatan Harapan ini adalah pada hari mengundi. Apakah sokongan itu boleh diterjemahkan dalam bentuk undi? Kita mungkin ada penyokong yang cukup, tetapi belum tentu kita ada undi yang cukup. Jadi bagaimana kita nak jadikan penyokong yang cukup itu kepada undi yang cukup adalah dengan syarat mereka keluar mengundi. Sebab itu kita letakkan garis kita adalah rakyat negeri Melaka ini mesti paling kurang 80% mesti keluar mengundi pada 20 hari bulan. Sebab itu biasanya saya menyerulah dalam konteks ini, hari Khamis, hari ini hari Jumaat, esok, kita mesti ada kesedaran bukan sahaja untuk orang Melaka, tapi di luar Melaka. Kalau mahu Pakatan Harapan kekal memimpin Melaka, kita mesti punya sasaran 80% di kalangan rakyat ini mesti keluar mengundi pada 20 hari bulan, hari Sabtu ini. Dia saya fikir perkara pertama, kita memanglah tak dapat kita lari. Kita harus memberikan tumpuan kita kepada mereka yang terkesan dengan COVID-19. Kesihatan rakyat adalah keutamaan kita.
Sebab itu bagi kita yang perkara pertama yang harus kita peruntukkan adalah apa yang kita sebut sebagai dana ihsan COVID-19. Mesti tindakan segera harus kita lakukan. Mereka yang terkesan dengan COVID ini harus kita berikan tumpuan. Yang kedua, saya tak nafikan fokus saya adalah untuk pendidikan anak-anak kita. Pelajar-pelajar kita sudah lama tertinggal dan pendidikan ini harus diberikan keutamaan. Tetapi sebelum kita memberikan keutamaan kepada pendidikan itu, ada aspek yang kedua yang harus kita fikirkan betul-betul. Daripada hari pertama kita diberikan mandat adalah tentang ekonomi kita. Dan kita tahu bahawa ramai di kalangan kita terkesan hilang pekerjaan, pendapatan tak ada, simpanan dah habis. Jadi saya fikir tanggungjawab kerajaan negeri melalui tabung harapan rakyat yang kita cadangkan itu, dana harapan rakyat itu, mesti segera disalurkan kepada rakyat teramai ini, supaya sama ada mereka boleh memulihkan ekonomi semula, mendapat pekerjaan, dalam masa yang sama mereka boleh meneruskan kehidupan seharian mereka. Ini fokus saya kalau diberikan mandat oleh rakyat melalui Pakatan Harapan. Okey.